Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam wacana Al-Quran pada hari ini untuk kita bongkar solusi Quran bina ekosistem Islam. Dalam tajuk kita pada hari ini, beli rumah dapat cashback. Untungkah? Ini adalah salah satu daripada realiti yang berlaku dalam masyarakat, ya, apabila kita berhadapan dengan cabaran ekonomi, apatah lagi dalam zaman pandemik ini. Dan sebelum zaman pandemik lagi ada idea-idea kreatif untuk kita mendapatkan cashback. Dan adakah ianya dibenarkan oleh Al-Quran, dibenarkan oleh syariat? Ini adalah tajuk perbincangan kita pada hari ini untuk sama-sama kita mendepani kehidupan muamalat kita dengan panduan daripada ilahi. Dan pada hari ini kita bersama dengan dua orang tokoh yang berpengalaman, yang boleh memberi nasihat kepada kita agar kita jangan terjerat pada perkara yang tidak benar, tetapi kalau ianya benar, mengapa tidak, untuk kita sama-sama terus maju ke hadapan dalam kehidupan bermuamalat kita. Pada hari ini kita bersama di pentas ini, saya alu-alukan saudara Encik Tuan Afian Madrawi. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Selamat datang ya ke wacana Al-Quran pada hari ini. Dan kita bukan bersama Tuan Afian sahaja, kita bersama dengan tokoh panel kita di online, Profesor Dr. Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih diucapkan pada Dr. sudi bersama, ya, dan panel di atas pentas sekarang ini adalah Tuan Afian Madrawi dan kita ditemankan oleh Al-Fadil Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, sihat Ustaz, ya. Ustaz, hari ini kita nak bincang cashback Ustaz. Cashback, banyak kita jumpa cashback, ya. Orang suka tu. Ya, orang suka, ya, orang suka, tetapi adakah ianya patuh syariah ataupun ianya perlu kita fahami dengan betul-betul tuntas agar kita tidak melakukan sesuatu mengikut-ngikut kepada trend, kepada fad ataupun budaya yang berlaku sekarang ini. Jadi mari sama-sama kita lihat dahulu kepada salah satu ayat daripada Al-Quran. Saya jemput pada tuan-tuan untuk share, kongsikan dengan rakan-rakan yang lain, ya, beritahu kepada pasangan kita nak beli rumah ni contohnya, ataupun saya nak beli kereta ke, nak beli motor dan sebagainya. Boleh ke bang, kan, kalau kita ambil beli motor dapat cashback kereta BMW, contohlah, kan, boleh ke begitu? Nanti kita bincangkan sebentar lagi. Kita lihat kepada surah An-Nisa surah keempat ayat 29 untuk sama-sama kita memahami isu ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul dan juga dua ahli panel kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita melihat surah An-Nisa ayat yang ke-29, bagaimana Allah memacu ayat ini untuk sama-sama kita buat renungan dalam kehidupan seharian kita. Moga-moga rezeki yang kita dapat berkah insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 29 daripada surah An-Nisa surah yang keempat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, iaitu tidak benar.
kecuali dalam perdagangan yang terjadi atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ini adalah daripada ayat 29 yang kita inginkan pencerahan daripada Profesor Dr. Engku Rabi'ah untuk melihat kepada bagaimana seruan ini kepada orang beriman, ya, agar jangan makan harta secara batil. Apa maksud batil di sini? Adakah kerana pergi makan ayam yang kena cucuk sahaja ke, itu batil, ataupun kerana curi, ataupun lebih daripada itu. Dan satu lagi istilah dalam ayat ini iaitu tijaratan antaradim minkum, ya, satu transaksi yang saling meredai antara satu sama lain. Bagaimana kalau katakan orang tu dua-dua suka, dia kata tak apalah awak ambil untung banyak 2-3 kali ganda pun, adakah itu digelar sebagai taradim minkum? Bersama dengan Profesor Dr. Engku Rabi'ah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Fazrul, di atas soalan yang dikemukakan. Juga berterima kasih kepada Qari pada hari ini, Ustaz Husaini, di atas bacaan yang sangat merdu dan menusuk hati. Alhamdulillah. Kalau kita lihat ayat 29 daripada surah An-Nisa ini, satu ayat yang sangat cantik. Di mana dia dimulakan dengan satu seruan yang menyentuh dan mengetuk hati orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Secara langsung ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tapi iman kita mungkin rasa sukar untuk menerima apakah isi kandungan dalam ayat yang disebutkan. Tuan Fazrul menyebut salah satu aspek daripada ayat ini. Kalau kita perhalusi, ayat ini sebenarnya menyebut dua aspek utama yang merupakan dua daripada daruriyat di dalam maqasid syariah itu sendiri. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan hifzul mal, penjagaan harta, dan keduanya adalah hifzul nafs, penjagaan nyawa dan jiwa. Bahagian pertama menyebut tentang penjagaan harta, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Dan bahagian kedua menceritakan tentang hifzul nafs, penjagaan jiwa, la taqtulu anfusakum tu. Jangan membunuh jiwa-jiwa kamu. Tapi sebab fokus kita pada hari ini adalah bahagian pertama, jadi saya kupas bahagian pertama insya-Allah. Ya. Dan kita lihat disebut di situ, la taqulu amwalakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Apa yang dimaksudkan dengan jalan yang batil ini? Kalau kita lihat di dalam tafsiran, kitab-kitab tafsir, secara umumnya batil ini merujuk kepada apa sahaja jalan ataupun cara yang tidak menepati syariat itu sendiri, yang telah dilandaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kalau kita lihat pula syariat yang Allah landaskan di sini, boleh saya katakan dibagi, nak mudah kita bagikan kepada dua, iaitu pertama berkait dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya berkait dengan sesama manusia. Ya. Yang berkait dengan hak Allah, kita tak boleh memakan harta, menggunakan harta pada perkara yang mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Tuan Fazrul ada sebut, adakah dimaksudkan dengan mencuri, mengambil hak orang lain kan? Ya, jadi itu termasuk di situ. Tetapi yang menarik kalau kita tengok dalam tafsir, dia kata memakan harta kamu, amwalakum, harta kamu tu termasuk juga kita makan harta kita sendiri. Kita menggunakan harta kita sendiri kalau tidak mengikut jalan yang Allah telah gariskan, syariat itu sendiri, kita masih dikatakan aklul mal bil batil. Contohnya, saya ada duit, saya kata duit saya tu pulang saya nak buat apa pun, tak boleh juga. Contohnya saya decide, saya nak guna duit saya, nak beli loteri, judi. Itu juga termasuk batil, kebatilan. Sebab dia bertentangan dengan firman Allah yang mengharamkan judi. Itu contohlah. Ya. Ataupun saya menggunakan duit saya untuk membeli barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga di dalam kebatilan. Seterusnya, kalau saya mengambil harta orang lain juga,
kena dengan cara yang betul. Tidak boleh dengan jalan yang dilarang oleh Allah SWT. Contoh yang jelas disebut dalam Al-Quran sendiri, qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Yang maksudnya mereka mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Tapi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau kita mengambil harta orang lain atas dasar riba, itu juga dianggap sebagai suatu kebatilan. Ya, so itu adalah kebatilan yang berkait dengan perintah Allah SWT. Ya, sebaliknya yang berkait dengan hak manusia, walaupun benda itu sebenarnya halal dari segi perintah Allah, maknanya halal lah. Contohnya kita jual beli rumah, hartanah kita, isu kita ni, jual beli rumah tu halal lah, sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah SWT. Tetapi ada hak manusia kat situ juga, di mana disebut dalam disebut illa antakuna tijaratan antara minkum. Saya nak kaitkan dengan bahagian kedua, iaitu kecuali apabila berlaku urus niaga dengan cara redha biradai ataupun sukarela di antara kamu. Jadi di samping benda itu bertepatan dengan kehendak Allah, dengan syariat Allah, dia perlu juga berlaku dengan transaksi yang sukarela dan bukan dengan sebab penipuan, perampasan, paksaan. Jadi benda itu akan menyebabkan urus niaga itu juga suatu kebatilan dan tidak boleh diiktiraf di dalam Islam. Jadi nak pendek cerita, saya nak sebut kat sini, kena ada dua syarat supaya sesuatu urus niaga dari segi kewangan ataupun harta ni tidak termasuk dalam kebatilan. Adalah pertama, dia menepati perintah Allah, hukum syarak. Dan yang kedua, sekiranya berkait dengan sesama manusia, perlu ada redha biradai sesama mereka. Tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan dan penindasan. Baik, terima kasih diucapkan pada Dr. Engku Rabiah menjelaskan tentang bahagian pertama sebenarnya daripada ayat ini, dan bila ayat ini dipasangkan dengan hifzun nafs, iaitu menjaga nyawa, sudah tentunya ada kaitan yang mungkin kita akan bincangkan lanjut selepas ini. Di hujung itu Allah kata innallaha kana bikum rahima. Ini adalah satu perkara yang nak mengambil ataupun nak menjemput kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila cakap tadi tentang saling redha meredai, ya, dalam tajuk kita pada hari ini kita nak berbincang tentang cashback, ya. Cashback ni sebenarnya apa, Tuan Afian, kalau boleh diceritakan sikit? Cashback ini dia duit dapat terus ke, dapat kemudian ke, apa skim cashback yang ada sekarang ni, kalau boleh dijelaskan? Mungkin saya tahu cashback yang kalau pergi ke supermarket tu kan, bila kita beli banyak-banyak dapatlah 20 sen 30 sen kan, tapi mungkin ada cashback advance. Tuan Afian boleh kongsikan. Okey, baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Saini, rakan panel, Prof Dr. Rabiah. Baik, pertama sekali kita kena faham dalam konteks pelaburan hartanah ni, jual beli hartanah, apakah itu cashback? Tentang topik kita pada petang ini kan. Baik. Kita ambil satu contoh lah, contoh urus niaga. Katalah saya dengan Ustaz Fazrul, Ustaz Fazrul nak jual rumah pada saya. Contoh. Okey. Rumah saya nak beli tu harganya 600,000 kan. Tapi Ustaz Fazrul jual pada saya 500,000. Okey, satu transaksi, satu deal Mana kata Ustaz Fazrul setuju untuk jual pada saya 500,000, padahal sebenarnya rumah tersebut harga 600,000. Okey, baik. Jadi saya pun apply pada bank, dan saya bagi tahu dekat bank saya nak beli harga, saya minta financing 600,000. 600. Faham tak? Sebab apa 600,000? Sebab 600,000 ialah market value bank rumah tersebut. Jadi bank selalunya akan luluskan 90% financing. 90% financing, mana kata kalau 600,000 daripada tolak 10%, lebih kurang jadi 540,000. Betul. Baik. Jadi saya beli dengan Ustaz Fazrul berapa? 500,000 kan? Jadi daripada urus niaga tadi saya dapat cashback 40,000. Itulah yang dikatakan sebagai cashback tadi. Kita kena clear lah benda ni. Mana kata kita beli hartanah yang harganya lebih tinggi daripada yang harga yang disetujui antara penjual dengan pembeli. Baik. Selalunya cashback ini berlaku yang banyak dipromosikan selalunya oleh developer hartanah. Dan developer hartanah yang memproses perkara tersebut. Jadi itulah dia
Contohnya kadang-kadang rumah tu dia kata okey, rumah harga 500,000 macam tadi kan, dapat cashback 50,000. Dapat cashback 100,000. Kadang-kadang ada sampai cashback lebih pada 100,000 pun ada. Itu. Jadi itu dia tentang apakah itu cashback. Itu yang pertama lah. Ya. Baik. Yang seterusnya ialah kalau kita tengok sejauh mana benda ni untung ataupun tidak. Itu yang Kalau penting. Ustaz Fazrul lah kan, Ustaz rasa kalau Ustaz sebagai pembeli, Ya. Ustaz rasa untung ke tidak sebenarnya? Kalau tengok pada yang tadi tu memang untung lah Ustaz. Okey. Ustaz rasa macam mana untung? Untung lah kan? Okey. Baik. Yes, memang bila bab duit, dapat duit tu memang untung lah kan? Memang untung. Siapa kata tak untung dapat duit kan? Betul. Tapi kena ingat satu benda. Duit tu bukan duit free. Hmm. Duit tu bukan duit free. Duit yang kita dapat itu adalah duit dalam hutang sebenarnya. Sebab apa? Contohlah, saya beli dengan Ustaz Fazrul tadi, katalah saya buat financing 600,000 Betul. dan kemudian bank luluskan 540,000 dengan margin financing 90%. Jadi saya kena bayar balik berdasarkan 540,000 tadi. Hutang. Secara hutang lah kan. Secara hutang, of course bila financing pada bank, dia tak akan jadi 540,000. Campur dia punya profit keuntungan bank, mungkin dia akan jadi dekat-dekat dengan 1 juta kot. Betul. Kan? Baik. Tapi kalau kita ambil 500,000 saja, of course jumlah yang angsuran yang kita bayar lebih rendah compare dengan yang kita bayar untuk 600,000 tadi. 600,000. Jadi kena ingat, cashback adalah hutang. Itu sebab ramai orang ingat, cashback ni duit free. Kan? Walhal sebenarnya kalau kita tak ambil cashback, angsuran yang kita bayar tu lebih rendah berbanding dengan kalau kita ambil cashback. Betul. Itu perkara yang kita perlu ingat, yang ramai pengguna yang tak perasan, yang terlepas pandang oleh ni, yang menganggap bahawasanya cashback ini adalah duit free daripada bank. Duit free daripada kat bank. situ. Ya, baik, terima kasih diucapkan pada Tuan Afian untuk menjelaskan round pertama ni lah ya, berkaitan dengan cashback. Ingatkan cashback ni sama konsepnya macam dekat minimarket tu lah kan, yang dia kata belilah ini nanti dapat cashback kan, dapat duit balik. Tapi nampaknya macam sedikit beza lah ya. Ke sama lain. je sebenarnya. Dia istilah yang sama lah, dia pakai Istilah cashback sama. kan. Tapi dapat yang balik duit cash. Dapat duit cash. Yang ini dapat cash tapi akan berhutang. Yes, pada itu masa bezanya lah. yang Kalau akan- kita beli kat supermarket dapat cashback tu, Tak ada kita hutang dah. bukan berhutang pun Tak ada kan. hutang. Itu bezanya lah. Jadi itu perkara yang jelas sebentar tadi untuk kita memahami tuan-tuan ya, pasal istilah lebih kurang sama ya, tetapi kalau bercakap tentang hartanah dan mungkin perkara ini kreatif ini akan digunakan juga ke, ada ke dalam Kadang-kadang dalam jual beli kereta pun ada. kereta pun ada Cashback ya. kan. Sebab tu kadang-kadang kalau jual beli kereta, kan kadang ada yang contohnya katanya zero down payment. Betul. Kan. Sebenarnya dia dah maksimum kan dah. Financing tersebut. Kadang-kadang ada yang dapat cashback 5,000, cashback 10,000, kadang-kadang dapat voucher lah, dapat itu, dapat ini. Sebenarnya semua tu dah dikira untuk kos bayaran ansuran tu nanti. Betul. Bukannya duit free. Bukannya macam dapat gitu-gitu je duit Gitu 10,000, sahaja, 20,000 tu lah. Baik, terima kasih diucapkan pada Tuan Afian, dan sudah pastinya bila kita melihat perkara ini, kita ingin bertanya kepada Dr. Engku Rabiah tentang bagaimanakah hukum sebenarnya ya tentang status perkara ini apabila tadi harga dah redha meredai kalau ikut pada ayat tadi 500,000 ya, tetapi bila pergi pula pada financing dengan harga 600,000, harga itu pun mungkin relatif boleh ditukar-tukar ke, dia kena tengok valuer lah Yes, value Value. akan memastikan lah benda tu. berapa harganya Yes, kan. Jadi betul. bila 540,000 diluluskan, 40,000 dapat balik, boleh dapatkan pencerahan daripada Dr. Tengku Rabiah banyak ya, memberi nasihat kepada bank-bank, memberi panduan cashback ini okey ke tak okey, apatah lagi dia akan digunakan secara lebih kreatif lepas itu. Ya, 40,000 campur 40,000 campur 40,000 dapat beli rumah 200,000 pasal apply pada bank, 5 bank sekaligus. Yang itu kita pergi bahagian kedua. Bahagian pertama, bagaimana Dr. Tengku Rabiah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kita lihat kepada cashback ni. Ya. Sebelum saya nak berceritakan tentang isu hukum, mungkin saya nak perhalusi lebih sedikit lah tentang apa yang dimaksudkan dengan cashback ni. Sebab hukum tak ada sesuatu itu bergantung kepada tasawur kita, pemahaman kita terhadap permasalahan. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Jadi kalau kita tengok cashback ni, dia kadang-kadang orang memahaminya secara
literal ataupun secara on the surface ya. Sebab kadang-kadang kita tengok ada pemaju dia guna istilah cashback, ada yang guna rebate, ada yang guna discount. Sebagaimana yang Tuan Afian sebut tadi, benda ni jadi kompleks dan complicated sebab dia digabungkan dengan pembiayaan. Sekiranya sesuatu rumah tu, kita bayangkan orang boleh beli rumah secara cash. Pada saya tak ada beza lah kalau kita kata cashback ke, diskaun ke, rebate ke, sama jugalah sebab akhirnya kita guna duit kita sendiri. So kalau dia bagi cashback, dapat baliklah duit kita. Betul. Maknanya jadi tak ada isu. Yang jadi isunya sebab cashback, rebate dan diskaun yang dia bagi ni, dia sekali dengan pembiayaan. Jadi bila pembiayaan tu ada kos terhadap pembiayaan tersebut sebab bila pelanggan ataupun pembeli meminta pembiayaan pada bank, contohnya bank Islam, biasanya dia akan ada suatu akad pembiayaan sama ada baik bersama aja dulu, sekarang kita ada murabahah komoditi kan, ataupun komoditi murabahah atau tawaruk. Jadi semua tu akan memberikan suatu bentuk kos lah di mana ada keuntungan yang diambil oleh pihak bank. Jadi kalau menggunakan duit tersebut dan digunakan untuk membeli rumah yang dikatakan dapat cashback tu, jadi kos pembiayaan tu masih ada lah. Itu yang disebutkan tadi, dia tak datang secara percuma lah. Tapi mungkin di situ kita boleh bezakan lah di antara cashback dan diskaun lah. Kalau biasanya diskaun ni kita kena tengok akhirnya dari segi hukum dan akad tu, kita lihat kepada apa yang dicatat di dalam perjanjian jual beli tu, Sale and Purchase Agreement, dalam bahasa Inggeris SPA. Bahasa Melayu kita panggil perjanjian jual beli lah. Jadi perjanjian jual beli, apakah harga yang dikontrakkan. Jadi kalau betul-betul dia ada diskaun, contoh dia bagi tadi harga rumah 600,000 harga pasaran 600,000. Jadi bank bagi diskaun, jadi kena bayar hanyalah apa tadi Tuan Fia bagi contoh 500,000 400,000. Rumah 500,000, buat financing 600,000. Maknanya penjual jual dengan harga 500,000. Okey. Tapi dalam SPA, dalam perjanjian penjual beli, dia letak 600,000 ke 500,000. So biasanya bank akan beri berdasarkan kepada SPA. 140,000 lah. Sebab mana kata apply dengan bank 600,000, kemudian bank akan luluskan 90% daripada 600,000 tu, iaitu 540,000. Yalah. Ya. Tapi maksudnya dalam akad jual beli adalah 600,000 sebab bank akan bagi 90% daripada dalam akad. 540,000 lah. Dalam SMP selalu akan jadi 540,000. Tapi bank akan bagi juga, setahu saya, bank akan bagi berdasarkan akad. Kalau akad 540,000, bank akan bagi 90% daripada 540,000. Kalau macam tu 600,000 lah. Bagi 90% daripada 600,000. Itu yang saya faham tu lah sebab saya bagi saya. Yang dikatakan diskaun tu dalam SPA pun dia diskaun. Maksudnya kalau kata dia bagi diskaun kepada 500,000, jadi dalam akad tu 500,000, bank akan bagi 90% daripada 500,000. Bila doktor bertanya soalan ini, yang kita banyak bertanya-tanya ini adalah pertanyaan yang jarang ditanya oleh pembeli rumah sebenarnya. Kan? Tak tahu SPA tu apa, nilai apa, 600, 540, 500. Yang penting saya dapat. Ya, tapi dapat bila rumah dapat duit. Dapat rumah dapat duit. Jadi bila doktor bertanya sampai tahap begini ni, ini sebagai satu perkara penting sebenarnya. Betul. Ya, ketika urusan jual beli rumah lah kita ambil spesifik pada hari ini. Dan kalau boleh doktor sambung balik, bila dah dapat 600,000 harga dalam SPA dan kemudian 540,000 diluluskan, harga yang awalnya itu dia kata 500,000 saja kan. Jadi kembali kepada doktor. Okey. Jadi kalau ikut hukum ni kita tengok akad tu. Akadnya 600,000 lah, atas 600,000. Jadi sebenarnya bila dia dapat balik 40,000 cashback tu adalah daripada yang bank bagi 90% tu. Kan? Jadi yang 40,000 tu diberi balik kepada pelanggan dan penjual sebenarnya hanya ambil harga 500,000 setelah dibagi cashback. Sebelah dia bagi rebate lah dan juga ni kan. Jadi kalau ikut contoh tadi, sepatutnya pelanggan kena bayar lagi 60,000 kan, sebab untuk bagi 10% dalam akad jual beli tu dalam SPA. Sebab tu biasanya cashback dia akan gabungkan juga dengan rebate.
Jadi dia bagi rebate untuk yang 60,000 yang sepatutnya bayar sebagai 10% deposit tu. Dan lagi 40,000 adalah dalam bentuk cashback. Jadi hakikatnya kalau kita lihat dari segi hukum, kita kena jelas kalau jual beli ataupun mana-mana kontrak lah, kita kena jelas apa yang dipersetujui oleh pihak-pihak yang berkontrak semasa akad tersebut berlaku. Jadi kalau kita berbincang dari segi jual beli, yang paling penting pertama kena jelas siapa penjual, siapa pembeli. Itu rukun kan. Lepas tu kena ada sirah dia lah, ijab dan qabul. Maknanya dia offer nak beli berapa, nak beli, dan dia juga accept, dia terima nak beli berapa. Kalau berlaku kekeliruan dari segi harga, di situ mungkin ada isu gharah lah. Dari segi isu ketidakpastian di dalam kontrak. Jadi ini kita perlu hati-hati sebab dalam kontrak kena jelas. Jadi kalau nak ada cashback, dia kena cakap jelas-jelas sebenarnya harga jual beli adalah 600,000. Inilah akad kita, persetujuan saya memberikan offer untuk berjual dengan harga 600,000 dan pembeli bersetuju untuk beli dengan harga 600,000. Setelah itu saya memberikan rebate 60,000, jadi tak payah bayar untuk deposit 10% di bawah SPA tersebut. Sebab bank cuma luluskan 540,000 kan. Kemudian di samping rebate tu saya bagi lagi kepada awak cashback lagi 40,000. Yang duit yang bank patut bayar pada saya 540,000 tu dalam akad jual beli tu saya serah balik kepada awak. Jadi maknanya benda tu kena jelas. Benda tu berlaku setelah berlaku akad yang dalam 600,000 tu. Jadi supaya tidak berlaku ketidakpastian. Kalau berlaku ketidakpastian, salah satu perkara dia punya test dia akan berlaku dispute lah ataupun pertelikahan ataupun pertikaian. Nanti pelanggan kata, kenapa pula tiba-tiba timbul 600,000 dalam SPA? Bukankah kita setuju nak jual dengan harga 500,000 sahaja? Jadi dia pun mempertikaikan dan mengatakan bahawa saya reda saya tu, taradin tu, tijaratan taradin tu, reda saya dengan harga 500,000 bukan dengan harga 600,000. Kenapa saya kena bayar pada bank pula 540,000? Kan? Sebab bank pula charge harga tu berdasarkan kepada harga jualan iaitu 600,000. Jadi kekeliruan sebeginilah yang saya rasa perlu diungkai dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada pelanggan, sebab kita tidak boleh mengambil kira seolah-olah pelanggan faham. Sebab di kalangan kita pun yang mungkin lebih ada banyak pendedahan kepada isu-isu sebegini pun kita kadang keliru. Yang mana satu ya harga jual beli, yang mana satu sebenarnya harga diskaun yang diberi. Sebab kalau berlaku kekeliruan ini akan berlaku suatu bentuk rukun dalam jual beli itu tidak lengkap lah. Sebab rukun dia penjual dan pembeli, ijab dan qabul, dan juga harga serta barangan. Barangan mungkin dah jelas lah, dia cakap rumah sekian-sekian. Tapi harga tu saya nampak kemungkinan berlaku ketidakpastian sekiranya tidak diperhalusi dengan betul dan diterangkan dengan betul di antara penjual dengan pembeli. Kalau kita nak tengok diskaun sebenar, sebagai contoh mudah, kalau kita lihat diskaun Bumiputra, di Memang Bumiputra contohnya, orang Bumiputra boleh dapat diskaun 5% ke 10%. So terus dalam SPA dah turun dah tu. Daripada 600,000 terus dalam SPA harga jual beli 540,000. Jadi bila dia minta financing dengan bank bagi 90%. Jadi maksudnya dia akan dapat tolak 54,000 lah kan, daripada 540,000 dalam 400,000 lebih lah kan. Jadi maksudnya itu memang diskaun lah, memang harga pun dia ada diskaun. Tetapi sebaliknya rebate dengan cashback ni macam dia camouflage sikit lah, dia macam sama-sama tapi harga jualan still 100,000. Itu yang saya nampak ada isu kat situ. Sebab kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW lah contohnya, ada disebut bahawa innamal bai'u an taradin. Sebenarnya jual beli itu berdasarkan kepada taradin. Reda meredai. Dan nak kata reda ke tidak kalau harga pun tak jelas. Betul. Kita reda pada apa sebenarnya? Jadi sebab tu kena ada ketelusan dan juga penzahiran maklumat secara teluslah kepada pihak pembeli dalam situasi inilah. Kalau dah ada penzahiran dan pembeli faham,
apa kesan dia, apa sebenarnya harga, fahamlah apa kesan kepada diri dia, dan dia masih lagi bersetuju sebab memang saya dapati ada juga pembeli yang memang memerlukan cashback tersebut. Contohnya yang rebate tu dia perlukan sebab dia tak ada cash untuk bayar deposit. Mungkin dia perlu juga cashback tu untuk membuat sesuatu lah. Contohnya rumah tu kalau masuk memang kena pasang grill. Kalau tidak, mungkin tidak selamat lah untuk dia dan juga ahli keluarga dia. Jadi dia boleh gunalah duit cashback tu untuk buat grill. Kalau tidak dalam keadaan macam tu, mungkin dia kena buat pembiayaan lain lah pula untuk buat grill contohnya kan. So dia memang bersetuju dan dia sanggup lah untuk bayar. Dia dah faham lah kelebihan yang dalam kos pembiayaan dan sebagainya pada bank, dan dia masih lagi bersetuju. Saya rasa dah ada taradil lah kat situ. Baik. Terima kasih diucapkan pada Dr. Engku Rabiah ya, untuk saya menyimpulkan sedikit lah ya, apa yang saya faham. Kita ambil rumah 600,000 tadi ya. 600,000 ya, kalau dijelaskan dia SPA tadi tu perjanjian bahawa harga rumahnya 600,000 ya, kemudian dah siap-siap bagi diskaun dah 60% ataupun 10% daripada bank ya kepada orang yang dibiayai, dapatlah 540,000 ya. Tetapi bila bersama dengan penjual itu tadi, dia nak bayar 500 saja kan. Jadi dia bagilah 500, jadi dia dapatlah ekstra 40,000 itu untuk dia gunakan ya. Jadi kalau begitu doktor, saya nak pastikan dengan doktor dululah kan. Saya pun nak kena jelas kan. Sebagai contohnya, maksudnya yang itu okey. Maksudnya itu jelas, dan kalau si yang dibiayai itu kata, oh saya jelas bahawa sebenarnya saya dibiayai dengan nilai 540,000, maka itu adalah satu perjanjian yang diterima. Begitu doktor ya? Tak, pembiayaan tu dia dengan pihak bank. Di sini dengan penjual rumah, jual beli tu dengan harga 600,000. Lain pula dia punya tu ya. Jelas lah, akad jual beli sebab dia pembiayaan tu dengan bank. Tak masuk dalam kisah ni. Bank tu isu lain. Dia macam mana kau datangkan dengan duit 540,000 tu untuk bayar, bila dah agreement dia, akad dia 900,000, 600,000 tadi. Dah dalam amalan di Malaysia, bila dah sign je SPA kena bayar 10%. Betul. 60,000 kan. Lepas tu kena bayar lagi 540,000 dalam masa 3 bulan. Kalau tak dapat, tambah lagi 1 bulan. 3+1 kan, 3 bulan tambah 1 bulan. Jadi 540,000 tu customer kalau dia tak ada cash, kalau dia boleh ada seorang mara nak pinjam dengan seorang mara, boleh lah kan. Tapi biasanya dia pergi ke bank lah. So dia dapat pada bank. Itu antara isu dia dengan bank lah. Macam mana dia nak dapatkan 540,000. Tapi akad jual beli yang kita kata tijarah antaradin dari segi pembelian rumah tu, yang SPA tadi dengan penjual rumah. Maknanya dia kena jelaskan bahawa sebenarnya harga jual beli masih lagi 600,000. Kalau kemudian contohnya kita kat Malaysia ada RPGT kan, Real Property Gain Tax Act. Akta untuk cukai untuk hartanah kan. Kalau kita beli, nanti kalau sebelum tempoh masa dia tetapkan, contohnya sebelum 5 tahun pembeli nak jual rumah tu, dia kira RPGT berdasarkan dalam SPA 600,000 kan. Jadi dia kena tax berdasarkan nilaian 600,000 tu. 600,000. Bukan nilaian 540,000 ataupun 500,000. Betul. Baik, terima kasih diucapkan. Jadi ini penting ni Tuan Afian ya. Maksudnya pembeli dengan penjual 600,000 kan. Walaupun awalnya dia nak jual 500,000 kan. Tapi dia dapat duit 500,000 je lah. Kan? Dia tahu dia dapat duit 500,000. Kalau Tuan Afian berdasarkan pada perbincangan perkongsian tadi itu, memang itukah yang berlaku? Pasal Tuan Afian banyak berterlibat melihat kepada klien yang membeli hartanah dan sebagainya kan. Adakah pembeli kata saya nak 500,000 je kan, tapi saya sebenarnya jual dengan awak 600,000, lepas tu pembiayaan macam mana? Tuan Afian boleh ceritakan sikit apa realiti berdasarkan pada apa yang doktor nyatakan tadi? Baik, berdasarkan apa yang Dr. Prof Engku Rabiah kongsikan tadi, cara praktisnya sepatutnya macam itulah. Ya. Cuma kadang-kadang macam saya sendiri, bila saya
saya pun pernah gunakan cashback ni, dan memang saya tahulah dia punya sequence dia, berapa harga jualan, sebab saya memang dalam bidang ni. Cuma kadang-kadang saya perasan ada juga pembeli yang mungkin dia ambil lewa, sama ada memang dia tak nak ambil tahu ataupun dia tak tahu pun itu sebenarnya yang sepatutnya berlaku. Sebab kadang-kadang ada yang orang ingat, sampai orang ingat, oh dapat cashback ni duit percuma. Macam tu, itu yang banyak berlaku lah. Sebab jadi bila Dr. Aku kongsikan tadi, untuk pastikan benda ni tak jadilah jadi horor dan sebagainya tu, mungkin perlu di peringkat perbankan Islam perlu lebih perlu ada satu guideline lah kan? Mungkin masa akad dekat dengan customer service tu, dengan banker, dengan pembeli tu kena clearkan part-part macam ni. Sebabnya kita tak nak nanti pembayaran dah patuh syariah dah kan, tapi disebabkan benda-benda macam tu menyebabkan timbul isu syariah yang lain pula. Sebab banker tak tahu pun deal, kadang-kadang banker tak tahu pun deal antara penjual dengan pembeli tu. Betul. Kan banker hanya luluskan berdasarkan permohonan. Contoh kan, bank pembeli apply 600,000 kan. So bank tengok 600,000 ni okey, orang ni tengoklah gaji dia, DSR dia, NDI dan sebagainya, dia tengok gaji dan sebagainya. Okey, bank boleh luluskan 90%. Betul. Kan? So urusan bank dengan pembiayaan dengan pelanggan meluluskan pembiayaan tersebut. Yang tadi itu adalah urusan antara penjual dengan pembeli pula. Dan itu juga peranan pihak lawyer yang jadi pengantara antara bank dengan pembeli dan juga penjual. Sebab bank yang lebih tahu, lawyer yang lebih tahu sebenarnya kan, yang buat SMP-nya, SPA-nya dan sebagainya, supaya setiap pihak tu clear. Jelas. Yang berlaku ialah kadang-kadang di peringkat pembeli selalunya lah kan, sebab dia yang bayar bulan-bulan kan. Dia tak sedar pun benda tu sebenarnya. Kan, yang dapat cashback tu ialah duit dalam bentuk hutang. Macam tu. Terima kasih diucapkan pada Tuan Afian menjelaskan tentang realiti bagaimana isu cashback ini berlaku, dan kita berehat sebentar, kita kembali balik selepas ini untuk kita melihat sebenarnya dalam isu rasanya 3 penjuru lah di antara bank antara pembeli dan juga penjual tadi itu, dekat mana dia punya risiko-risikonya dan bagaimana kita boleh memajukan lagi walaupun mungkin patuh syariah pembiayaannya, tetapi ada unsur-unsur yang perlu dinaik tarafkan agar tidaklah syariah itu pada pembiayaan, tapi rupa-rupanya orang ni tak puas hati sepanjang hidup dia kan, dia rasa aku kena tipu. Kita berehat sebentar dalam Wacana Quran, Bongkar Solusi Quran, Bina Ekosistem Islam. Kembali kita dalam Wacana Al-Quran pada hari ini untuk kita sama-sama melihat kepada tajuk kita, beli rumah dapat cashback, untungkah? Dan sebentar tadi kita sudah pun berbincang bagaimana contoh sebuah rumah berharga 600,000 yang nilainya 600,000 dan penjual ingin menjual dengan harga 500,000 sahaja, tetapi ada komplikasi kalau ianya tidak dijelaskan dengan syarat taradim minkum sebentar tadi. Jadi kita ingin melihat satu lagi ayat di dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-18 hingga 19. Ini bercakap tentang psikologi membeli ataupun psikologi manusia itu sendiri, agar kita dapat ambil pelajaran dalam menguruskan cara membuat keputusan dalam hidup seharian, termasuklah muamalat kita
beli rumah, beli kereta, beli motor dan sebagainya. Kita dengarkan ayat 18 hingga 19 surah Al-Isra bersama Ustaz. Betul, juga Tuan Afian dan juga Profesor Engku Rabi'ah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Bersama kita lihat pada ayat ke-18, 19 ya, surah Al-Isra. Satu topik yang mungkin menjadi tanda tanya saya juga kan. Kita nak beli rumah dan sebagainya ya. InsyaAllah sama-sama mudah-mudahan mendapat sedikit pencerahan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. Surahul Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-18 19 ya, maksudnya barang siapa mengendaki yang segera maka kami segerakan baginya dari itu apa yang kami kendaki. Bagi orang yang kami kendaki tentukan baginya neraka Jahannam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Barang siapa yang mengendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang dia dalam mukmin, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Jadi ini adalah berkaitan dengan bagaimana keinginan kita. Allah menyatakan tentang ada yang inginkan sesuatu yang segera, ada yang boleh tangguhkan. Dalam hal ini mungkin saya terus bersama dengan Dr. Tengku Rabi'ah tadi bercakap tadi tentang cashback. Ya, kalau seorang tu satu perkara kan, tetapi ada lagi satu strategi Tuan Afian ya, strategi di mana apply mohon 5 bank sekali. Ya, 5 bank sekali dan lepas tu dapat pula kepada 3-4 bank tersebut, kumpulkan dan distrukturkan balik agar dapat beli rumah yang kelima. Contohnya itu adalah antara strategi yang terkini ya, yang ada dalam sifu hartanah di dalam pasaran. Tapi nak jelaskan dahulu apakah maksud daripada ayat 18 hingga 19 yang dinyatakan sebentar tadi. Silakan Doktor. Okey, terima kasih kepada Tuan Fazrul. Kalau kita lihat ayat-ayat daripada surah Al-Isra ayat 18 ayat 19, sebenarnya dia wallahualam, saya nak kaitkan dengan isu cashback ni mungkin dia agak jauh sikit lah bagi saya, wallahualam. So ayat ni sebenarnya lebih kepada tentang nilai kehidupan dunia berbanding dengan akhirat. Jadi maksudkan dengan al-ajilah itu adalah yang dekat, yang segera ni dunia lah kan. Al-akhirah tu adalah hari akhirat. Orang rasa lambat lagi kan. Sebab dunia ni dah depan mata. Jadi itu yang nak diperingatkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, di mana Allah menyebutkan bahawa kalau kita nampak dunia sahaja, nak semua benda kesenangan di dunia ni, kita dapat dunia je lah. Ajanna lahu fiha, Allah bagilah apa-apa yang kita nak tu, mana syak sekadar yang Allah nak bagi je lah kan. Tetapi kalau kita tak ada niat hati kita tu nak dapat pahala di akhirat, buat sesuatu kerana Allah SWT, tak adalah habuannya di akhirat. Dan sebaliknya di akhirat nanti merupakan neraka Jahannam, yaslaha madhmuman madhura, di mana dia dimasukkan ke dalam neraka tu dalam keadaan yang terhina, yang terusir daripada rahmat Allah, waliyazbillah.
Sedangkan orang yang menginginkan akhirat, hari akhirat dan ganjaran Allah di sisi Allah di akhirat nanti, dan berusaha untuk mendapatkan akhirat tersebut, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kana sa'yuhu mashkura. Allah akan membalas usaha-usaha dia tu dengan sesuatu kebaikan lah di akhirat nanti. Dan sebenarnya saya nak lihat sedikit lagi kalau kita lihat ayat ke-20 tu, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Jadi sebenarnya Allah nak kata sama ada orang tu nak dunia saja ataupun dia nak akhirat, dan kita lihat doa yang kita baca itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan. Jadi orang beriman kita minta ada dua, hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Jadi Allah kata setiap daripada golongan-golongan ni, sama ada yang nak dunia saja ke ataupun nak akhirat, yang Allah bagikan sekali dunia pada dia ni, Allah akan bagi setiap masing-masing tu habuan masing-masing. Allah dah tentukan rezeki masing-masing tu akan dapat. Kita tak perlu risau. Kalau kita nak bekerja untuk akhirat, tak perlu risau tak ada habuan di dunia. Yang nak bekerja untuk dunia pun dia kena faham, Allah dah tetapkan habuan di dunia ni tak dapat lebih daripada Allah daripada apa yang Allah telah tetapkan. Walaupun ayat 21 kita nampak ada different darajat, lain-lain darajat antara orang yang kaya, orang miskin. So kat dunia kita nampak, oh orang tu kaya, saya nak jadi kaya macam dia. Jadi kita berlumba-lumba nak dapatkan darjah-darjah di dunia ini. Sedangkan Allah menyebutkan kelebihan darjat dunia ini sekadar apa yang Allah bagikan mengikut ketentuan tadi. Tetapi yang di akhirat tu, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Di akhirat itulah sebenarnya darjat yang sebenar, yang kelebihan yang sebenar yang Allah nak bagi. Jadi yang mana satu kita nak, yang akhirat ke yang dunia? Al-akhirah ke al-ajilah? Di situlah yang dia nak sebutkan. Kalau kita nak kaitkan dengan isu cashback ni, mungkin wallah alam lah, sebab saya nampak orang yang nak cashback ni dia pun nak akhirat juga kot. Sebab dia dah dapatkan rumah, mungkin untuk perlindungan diri dia, dan salah satu daripada kenikmatan dunia Rasulullah sebut adalah rumah yang lapang, yang menyenangkan hati penghuninya. Mungkin kita anggap niatnya macam itulah. Tetapi ada juga tadi tuan moderator singgung lah, mungkin nak investment sampai nak beli 5 rumah sekali dengan duit cashback tu. Saya rasa dalam keadaan regulasi sekarang kawasli oleh bank negara tak mudah jugalah. Saya rasa kalau nak dapat 90% mungkin rumah pertama sahaja kot. Rumah kedua mungkin dah kurang peratusnya, rumah ketiga mungkin lagi kurang, dan rumah keempat lagi kurang. Jadi kalau orang nak beli 4-5 buah rumah dan dia ada cash, tak perlukan pembiayaan bank, ahlan wa sahlan, bagi saya tak ada masalah lah. Itu termasuk di dalam perniagaan lah, dan memang Islam menggalakkan perniagaan. Tetapi kalau dia nak buat investment dengan berhutang, kita dah ada kawan selia lah, tak mahu hutang tu dengan sebab tarikan ketamakan tu nak buat untung berlebih-lebihan sampai dia tak sedar sebenarnya terjerat. Hutang daripada pembiayaan tu juga ada kos-kosnya tersendiri. Kalau silap perkiraan, rugilah. Kos untuk dapat rumah tu lebih tinggi daripada keuntungan yang dapat daripada pembelian rumah-rumah tersebut. Jadi itu memerlukan suatu kemahiran, analisa pasaran dan sebagainya. Tak semua orang mampu berbuat demikian. Jadi secara umumnya, kalau kita nak melabur, pada saya lah, pelaburan adalah daripada duit lebihan. Pelaburan bukanlah daripada duit pinjaman atau pembiayaan. Sebab kita takut kita tergerincir lah. Orang kata kalau tinggi hutang ni, macam bawa kereta gear tinggi, laju, mudah tergerincir. Dan ada, kalau niat pun penting lah, sebab ada hadis Rasulullah SAW kan yang bermaksud kurang lebih sekiranya seseorang itu berhutang dengan niat tak berniat lah nak bayar tu, dia macam nak cari jalan je nak melepaskan diri daripada hutang, Allah akan susahkanlah dia untuk tak ada keberkatan lah, dan tidak dapat membayar hutang tu lah, dan akan susahlah hidup dia jadi orang yang
merana ataupun bankrupt, muflis tu. Sebaliknya orang yang berhutang atas keperluan dan dia sebenarnya berniat untuk membayar hutang tersebut, Allah mudahkanlah, lorongkan dia untuk mudah membayar hutang-hutang tersebut. Jadi bila kita nak invest rumah ni dan melibatkan hutang, jadi kita perlu ada red light lah kat situ. Kena ada caution, kena betul-betul faham apa yang kita buat. Memang orang berniaga tidak dapat lari daripada hutang lah dalam keadaan sekarang. Tetapi dia ada pertimbangan-pertimbangan dia, dan kena lihatlah buruk baik cost benefit daripada hutang dan keuntungan yang bakal dapat daripada pelaburan yang dibuat. Kalau katalah dia terpaksa membeli barang secara kredit untuk dia jual, dan daripada penjualan tu dia dapat keuntungan yang membolehkan dia untuk membayar hutang dan selesa, dan juga ada lagi keuntungan yang lebih, itu okey. Tapi dalam keadaan pasif, kadang-kadang beli rumah ni dia tak tahu pun sebenarnya the mechanics, apa kadar sewaan, apa berlaku kalau dia tak dapat bayar sewa, apa berlaku kepada hutang dia dengan bank dan sebagainya. Memang satu perkara yang agak tidak baguslah untuk dia, ya. Dan pemaju tidak boleh mengambil peluang di atas ketamakan individu-individu untuk mengambil keuntungan secara kata mudahlah di atas ketamakan manusia. Kita kena ada suatu sifat pertanggungjawapan bila kita melakukan urus niaga. Sebab saya ingin memetik suatu hadis daripada Rasulullah SAW, di mana hadis ni ada banyak riwayat lah, tetapi antara salah satu riwayat daripada Al-Bazzar dan disahihkan oleh Hakim. Dia kata, Rasulullah ditanya, Ayu Al-Kasbi Atiyab, apakah pekerjaan ataupun sumber pendapatan yang paling baik? Dan Rasulullah SAW jawab bahawa adalah kullu bai'in mabrur. Setiap urus niaga jual beli yang mabrur. Saya tak pasti sama ada di kalangan pendengar biasa tak dengar tentang bai' mabrur ni. Kita biasa dengar haji mabrur, haji yang mabrur. Tapi bai' mabrur, jual beli yang mabrur ni apa sebenarnya? Jadi kalau ikut dalam suatu hadis yang lain yang saya ingin juga petik daripada yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, seorang sahabat yang terkenal, di mana riwayat ni lebih kurang tapi dia ada pendetilan, di mana ditanyakan juga yang mana satukah pekerjaan yang paling baik, sumber pendapatan yang paling baik. Rasulullah juga menyebut bahawa sebenarnya kasbut tujar, iaitu pendapatan daripada peniaga-peniaga yang mana apabila mereka bercakap, mereka tidak berdusta. Iza hadasu lam yakzibu. Mereka tidak berdusta. Apabila mereka berjanji, lam yaklifu. Apabila berjanji, mereka tidak mungkir janji yang mereka buat itu. Wa idza tuminu lam yakhunu. Apabila mereka diberi keamanah, mereka tidak khianat. Dan apabila mereka membeli sesuatu, mereka tidak mencela. Maksudnya dia tak menyalahkan penjual. Begitu juga apabila mereka menjual sesuatu, mereka tidak berlebihan memuji barangan dia tu. Jadi dia membiarkan pelanggan untuk buat penilaian. Maksudnya dia seadanya lah menjelaskan sifat-sifat, ciri-ciri barang dia tanpa berlebih-lebihan. Dan kalau dia ada suatu tanggungjawab hutang, dia tidak menangguh-nangguhkan untuk membayar hutang tersebut. Dan kalau pula ada orang yang berhutang kepada dia, dia tidak menyusahkan kepada orang yang berhutang pada dia. Ini adalah tafsiran yang lebih detail lah dalam hadis Muaz bin Jabal yang menceritakan peniaga yang atiyabul kasab ni, yang paling baguslah dia punya sumber pendapatan tu. Jadi kalau kita nak tengok cashback ni, dia dua-dua belah lah ni. Pihak penjual juga pembeli ada tak ciri-ciri ni? Bila membeli tu macam mana, bila menjual macam mana, bila bercakap, bila berjanji, kan? Jadi kita tak nak kita hiasi sangat promotion kita tu sehingga kita tidak menjelaskan ke semua aspek transaksi tersebut. Jadi sepatutnya kita jelaskan buruknya, baiknya. Jadi kita biarkan pembeli untuk membuat keputusan secara rela hati. Kita tak boleh macam cuba nak influence dia untuk beli. Jadi kita tutup-tutup benda yang buruk, kita cantik-cantikkan benda yang baik saja. Jadi saya rasa itu tidak mendapati tujar yang sangat yang Rasulullah puji kat sini lah dengan sebaik-baik pekerjaan ataupun sumber pendapatan tu lah.
Baik, terima Itu kasih diucapkan pendekatannya. pada Dr. Engku Rabiah ya membawakan pencerahan sebentar tadi bagaimana konsep cashback ini ya. Ada 2-3 sudut sebentar tadi. Cashback sebagai seorang yang sedang membeli ya, dan cashback bagi seorang jurulatih yang sedang mempromosikan untuk beli rumah 1, 2, 3, 4, 5. Rupa-rupanya di situ ada panduan-panduan sebentar tadi ya, hubungan antara manusia yang sebenarnya Tuan Afian bila melihat pada perkongsian daripada Dr. Tengku Rabiah sebentar tadi, ada orang yang perlukan cashback ya, dan dia tahu bahawa cashback bukan free ya. Ada orang yang tak tahu dan ada orang salah guna cashback. Kalau boleh dijelaskan 2-3 senario itu agar kita tahulah kita nak Okey. pilih yang mana satu kan. Sila. Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Okey, baik. Pertama sekali kita kena ingat, cashback ini adalah satu alat sebenarnya. Ya. Kan alat dalam kewangan yang kita, kalau kita gunakan dengan betul, kita akan dapat manfaat. Ya. Kan? Tapi dalam masa sama, alat itu juga boleh juga mendatangkan malapetaka kalau kita salah guna. Okey. Kan contohnya saya ambil buat analogi lah kan. Katalah ada pisau. Ada pisau pada tangan saya ni. Pisau ini kalau ada pada tangan seorang chef, daripada pisau tadi dia boleh menghasilkan satu masakan yang enak, yang sedap, yang boleh kita makan sama-sama kan. Ya. Tapi kalau pisau yang sama ada pada tangan seorang budak umur 5 tahun, agak-agak apa jadi pada budak tu? Bahaya. Of course lah akan menyebabkan pisau tadi boleh mencederakan dia dan mungkin boleh mencederakan orang lain, malah mungkin boleh membahayakan nyawa. Itulah ibaratnya cashback ni tuan-tuan. Baik, kenapa saya cakap macam tu? Sebab apa? Sebab kadang-kadang di peringkat of course benda ni berlaku apabila selalunya lah yang saya nampak di kalangan developer kan, developer hartanah yang mempromosi sangat cashback ini untuk satu daya tarikan untuk menarik orang ramai untuk membeli rumah-rumah mereka. Jelas. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok statistik jualan rumah yang tidak terjual, Ya. rumah-rumah yang dah siap, rumah-rumah yang baru, rumah bukannya under subsale, rumah baru yang disiapkan oleh developer, banyak sangat rumah-rumah yang berlaku lambakan sekarang ni. Kan kalau tengok setahun 2 tahun ni disebabkan pandemiknya, disebabkan krisis ekonomi yang berlaku lambakan kan. Berlaku lambakan menyebabkan developer ni nak kena jual, nak habiskan rumah tersebut. Promosikan. Maka salah satu cara untuk developer tadi untuk jual rumah tadi adalah dengan cara offer cashback. Kan? Offer cashback. Jadi ini kadang-kadang di peringkat pengguna nampak beli rumah ni dapat duit 550,000. Kalau beli rumah sana tak dapat. Ya. Kan kalau beli rumah subsale tak dapat contohnya kan. Ini contohlah. Jadi dia nampak cashback ni. Jadi dia tak perasan di sebalik cashback itu ada cashback itu adalah satu hutang. Yang dia tak perasan selama ni rupa-rupanya cashback yang dia ambil itu adalah hutang. Baik, saya tak cakap cashback itu tak bagus sebab kadang-kadang ada juga orang bila dia dapat cashback dia gunakan duit cashback itu untuk selesaikan hutang jahat. Contoh hutang kereta ke, hutang kredit kad, mana kata dia boleh disebut sebagai loan consolidation lah, mana kata daripada 2-3 hutang jadi satu hutang saja, hutang hartanah, hutang rumah kan. Jadi di sini yang saya sebutkan tadi. Sebab apa? Macam Dr. Rabiah sebutkan tadi kan. Kalau misal kata kalau kita nak melabur mesti ada ilmu. Samalah juga bila kita nak beli rumah pun kita kena ada ilmu. Sebab sekarang ni berlaku juga sekarang ni memang pasaran hartanah sangat-sangat lembab lah. Sangat-sangat slow. Tak macam 5-6 tahun lepas. Kalau tuan-tuan ingat lah, masa tahun 2017 kan, masa tu harga rumah naik sekali ganda. Kan? Rumah yang beli tahun 2013, 2014 dijual pada tahun 2017, 2018 tu, 2016, 2017 harga naik berkali ganda. Kan kadang-kadang rumah yang harga 200,000 lepas 5 tahun jadi 400,000. Harga yang 300,000 lepas 3 tahun, lepas 5 tahun jadi 600,000. Harga yang 500,000 jadi 1 juta dalam masa 5 tahun. Jadi waktu tahun 2016, 2017, 2018 tu muncul ramai sifu-sifu hartanah. Ini realiti lah. Ramai orang buat kelas hartanah, buat buku hartanah, buat seminar hartanah, dan sekarang ni nama-nama sifu tu dah hilang dah. Tinggal 2-3 orang yang betul-betul konsisten, yang betul-betul committed untuk membantu anak bangsa memiliki hartanah ni. Sebab apa saya ceritakan benda ni supaya kita sebagai pengguna tak terpedaya untuk membeli rumah-rumah yang dipromosi secara macam tu. Kan ada yang kadang-kadang dulu ada yang menawarkan guarantee return.
kan, guaranteed return, rental return masa tu. Saya ingat lagi ada yang promosi macam contoh beli rumah harga 200,000 dijamin akan ada penyewa contohnya. Itu pun salah satu cara promosi yang bagi saya boleh mengelirukan pengguna. Jadi berbalik pada isu cashback ni, yang penting kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu supaya cashback yang kita dapat tadi betul-betul bermanfaat untuk kita. Sebab kena ingat cashback adalah hutang. Itu perkara pertama. Sebab kalau kita tengok dekat promosi, mana ada tulis cashback adalah hutang. Kan? Developer takkan cerita benda ni. Developer takkan tulis, oh tuan-tuan akan dapat cashback dan cashback ni adalah hutang, kena bayar balik. Tak. Dia tak akan tulis macam tu. Sebab kalau tulis macam tu, confirm orang tak ambil. Confirm orang tak boleh. Macam samalah macam kita promote, orang promote kereta kan. Beli kereta, oh best kereta, dapat itu, dapat ini. Mana ada cerita nanti beli kereta, nak kena bayar installment, nak kena bayar road tax, nak kena servis, nak bayar tol dan sebagainya. Mana ada cerita benda macam tu. Baik, jadi poin saya nak bagi tahu ialah, bila kita sebut tentang cashback ini, sebagai alat dalam kewangan ini, kita kena ada ilmu supaya kita tak nanti buat benda tu hanya ikut-ikutan. Disebabkan promosi, kita beli. Disebabkan promosi daripada developer, kita beli rumah. Baik. Contohnya lah, saya selalu buat analogi macam ni lah. Kan? Katakanlah kita tak, antara naik motor dengan naik basikal mana lagi mudah? Of course lah naik basikal lagi mudah compare dengan naik motor. Tapi kalau naik motor of course lagi laju kan, lagi laju lagi cepat. Katalah orang tu tak biasa naik basikal, tiba-tiba terus naik motosikal, apa jadi agak-agak? Terbabas ya. Memang terbabas lah kan. Tak biasa, bayangkan naik basikal pun tak erti, tiba-tiba nak terus naik motosikal. Of course lah akan terbabas. Apatah lagi tak pandai naik basikal, tiba-tiba naik motosikal Harley Davidson, motosikal besar tu, terus naik dekat highway, apa jadi? Memang confirm accident lah kat sana kan. Baik. Begitu juga dalam kewangan. Kalau kita ni baru-baru nak beli rumah, baru-baru nak belajar tentang hartanah, seeloknya mulakan dengan hartanah, tak perlulah cashback ni kan. Kita mulakan dengan simpanan. Kan kita mula dengan simpanan, berdikit-dikit dulu, ukur baju di badan sendiri, supaya bila kita beli rumah itu dengan usaha titik peluh kita untuk kumpulkan deposit tu, dia akan ada lebih value yang tinggi compare dengan kita beli-beli terus dapat diskaun. Terus bukan tak bagus diskaun tu kan. Supaya bila kita beli tu, kita bermula dengan persediaan simpanan tu. Sebab ramai orang nak terus masuk ke bidang pelaburan ini tanpa memulakan dengan persediaan simpanan. Kan, nak beli rumah tak nak simpanan. Sebab tu developer berani promote dengan cashback ni supaya orang yang tak ada simpanan pun boleh beli rumah. Walhal kenapa bank negara tetapkan kena ada deposit? Sebab itu satu kriteria seseorang itu mampu nak bayar simpanan, mampu nak bayar installment nanti setiap bulan. Mana kata sebelum contohlah kita nak beli rumah harga 200,000 contoh kan. Untuk beli rumah harga 200,000, installment lebih kurang 1,000 kan. So kalau ikut yang keadaan biasanya untuk beli rumah harga 200,000, dia kena ada deposit at least 20,000 iaitu 10%. 10%. Kan 10%. Dan nak kumpul 10%, nak kumpul 20,000, of course kena makan masa yang lama. 20 bulan. Contohnya kalau dia simpan 1,000 sebulan, makna kata lebih kurang 2 tahun, dekat 2 tahun dapat kumpul 20,000. Katalah 2 tahun, 24 bulan lebih kurang 24,000. Makna kata dengan adanya 24,000 dia boleh ada deposit 20,000, mungkin 4,000 untuk kos-kos lain. Jadi dia dah bersedia untuk beli rumah. Mana kata lepas dia beli rumah, dia boleh teruskan simpanan RM1,000 sebulan tadi yang dia masuk simpanan tukar kepada bayaran ansuran. Mana kata bank menilai orang ni mampu beli rumah sebab dia ada saving 20,000. Tapi sekarang ni orang tak ada saving pun beli rumah. Itu sebab kadang-kadang kita tengok macam saya ada baca dekat Facebook, suarakan saya dia tunjukkan tentang hartanah lelong kan. Rumah-rumah, bayangkan rumah-rumah lelong ni tengok nama owner umur baru 30-an tuan-tuan. Kan? Umur 30-an ada rumah $500,000, bayangkan. Lepas tu rumah dah kena lelong. Bayangkan umur tak sampai 30 tahun nama dah masuk dalam list bankruptcy. Kan bayangkan benda-benda yang macam ni yang kita nak elak. Sebab itu saya ulang banyak kali, nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, dalam kewangan ini memang kena mulakan dengan ilmu supaya tidak kita tersalah langkah bila kita buat sesuatu. Bukan masuk cashback tu tak bagus. Bab patuh cara yang tadi doktor aku dah bagi tahu tadi, detail dia terangkan. Jadi tak ada isu sangat kat situ. Yang penting kita tahu dia punya step by step je dan kita kena tahu hitam putihnya macam mana, SMP-nya dan sebagainya. Yang penting selain pada isu patuh syariah tadi, dan kita sebagai pengguna nak kena gunakan cashback ini dengan sewajarnya. Mana kata kalau kita ambil cashback, memang kita gunakan duit cashback itu untuk selesaikan hutang jahat, hutang kredit kad, kita nak dah insaf dah tanah, dah hutang-hutang jahat ni, okey, bagi saya itu bagus. Contoh nak beli
ambil cashback tu untuk misalnya doktor sebutkan tadi untuk buat renovation, bagi pastikan ada grill dan sebagainya. Itu pun satu tindakan yang baiklah. Tapi kadang-kadang ada orang tak tahu nak buat apa pun. Seronok dapat RM500,000 padahal RM50,000 tu adalah hutang yang kena bayar balik. Allah. Terima kasih ucapkan pada Tuan Afian ya, menjelaskan tadi betapa kalau kita melihat tentang cashback ini dengan kita mematuhi peraturan yang ada dalam hukum, dalam syariah, persetujuan SPA dan sebagainya, maka itu adalah sesuatu yang halal, ya, yang dibenarkan. Tetapi apabila ianya bukan sekadar dari segi hukum hidup kita ini, Quran bukan sekadar hukum tetapi ada nilai. Nilai itulah yang kita kena tahu kita di mana, ya, mungkin ada frame ataupun bingkai lah, ya, yang mungkin boleh digunakan pada masa akan datang. Tuan Afian bersama dengan kepakaran Dr. Engku Rabiah pada masa akan datang, rasanya kena ada dah orang tu nak beli rumah dia buat satu analisa dulu, kamu ni level 1 contohnya lah. Dah ada ke tools begitu untuk menilai orang ni sebenarnya ilmu nak melabur hartanah dengan duitnya boleh bayar ke, dengan psikologi dia memang boleh membayar 1,000 sebulan? Ada tak tools itu, ataupun dia kena pergi program panjang baru dapat ilmu itu? Macam mana Tuan Afian? Okey, dia secara umumnya di peringkat bank dia ada at least ada 2 lah kriteria. Yeah. Iaitu satu dipanggil sebagai DSR dan satu lagi sebagai NDI. Dan dua-dua ni untuk menilai sesuatu itu layak ataupun tidak untuk beli rumah. Itu pertama. Tapi dalam banyak keadaan layak tak semestinya mampu. Ya. Layak tak semestinya mampu. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang tu layak. Ya. Dia layak untuk beli rumah harga RM500,000. Dia layak untuk beli rumah harga RM600,000. Dia layak untuk bayar ansuran RM2,500, RM3,000 dan sebagainya. Cuma kadang-kadang mungkin dia layak tapi tak semestinya dia mampu untuk beli rumah tersebut. Yeah. Jadi untuk mampu tak mampu itu sebenarnya dia kena cek diri dia balik. Yeah. Sebab kadang-kadang orang lain tak tahu apa kemampuan dia. Jadi kita yang kena cek diri kita, jauh mana sebenarnya kita mampu atau tak mampu. Jadi untuk semak itulah yang kita kena tahu kita punya income kita dan sebagainya lah. Untuk kita tahu bahawasanya kita ni sebenarnya bukan sekadar layak tapi sebenarnya mampu untuk beli satu rumah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Tuan Afian ya, berkongsi sebentar tadi apakah panduan apabila kita bercakap tentang hukum ataupun peraturan. Tetapi dalam Al-Quran juga kita ada nilai. Kita kena menilai apa yang kita ada, kemampuan yang ada, agar kita pergi ke seminar yang sama, ya, kita pergi ke program yang sama, kita dapat buku yang sama, tapi rupa-rupanya kita berada pada aras yang berbeza. Ada orang dengan ilmu yang didengar berjaya, tapi ada lagi orang lain yang tidak berjaya kerana counsel from the stage, ya, mendapat nasihat hanya dengar-dengar daripada pentas sahaja tanpa kita tahu aras kita di mana. Khawatir ingatkan orang lain sudah sampai ke Olimpik, rupanya kita lemas di dalam kolam 20 meter sahaja kerana kita ingatkan kita sudah pandai berenang dengan ilmu yang kita baca daripada ataupun kita dengar daripada seminar. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian bila bercakap tentang tajuk kita, beli rumah dapat cashback, untungkah? Ada pelbagai ilmu yang kita dapat pada hari ini. Moga-moga kita terus diberikan ilmu hikmah untuk membuat penilaian yang terbaik. Kita berdoa kepada Allah SWT, kita jadikan orang-orang yang sentiasa, ya, diberkati dalam menguruskan harta kita menuju Allah SWT bersama Ustaz Husaini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sama-sama kita menadah tangan mohon pada Allah supaya Allah kurniakan kita ilmu, sama-sama kita terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah segala apa yang Allah kurniakan kepada kita ini kita dapat jadikan dia sebagai salah satu wadah kebaikan untuk kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau, ya Allah, kurniakanlah kami kefahaman di dalam ilmu yang kami tuntut, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kami rezeki yang halal, ya Allah. Jangan Engkau kurniakan kami rezeki yang haram, ya Allah, rezeki yang Engkau tidak redai, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perkara itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kami, ya Allah. Menolak segala kemungkaran, ya Allah. Menjadikan amal ma'ruf ini sebahagian daripada kehidupan kami, ya Allah. Moga-moga kami tergolong daripada golongan-Mu yang masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Husaini, terima kasih diucapkan pada Tuan Afian ya bersama menjelaskan dan sudah pastinya bersama dengan Dr. Engku Rabiah ya berada di online. Terima kasih banyak Doktor ya. Harapnya dapat berpeluang lagi untuk mendengar nasihat dan juga memastikan ya bahawa transaksi muamalat di kalangan rakyat Malaysia ini adalah berteraskan kepada penilaian yang saksama agar terus kita dapat jadikan Al-Quran ini sebagai panduan kita berjaya di sini, bahagia di sini sampai ke akhirat sana nanti. Kita bertemu lagi dalam rancangan Wacana Al-Quran ini lagi pada siri akan datang untuk terus kita mencari solusi, membongkar solusi Al-Quran, bina ekosistem Islam insya-Allah. Astaghfirullah minal khataya astaghfirullah